Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiada tolak ansur lawan rasuah. Anwar diharap supaya tidak mudah mengalah. Berdepan dengan tekanan daripada UMNO, terutama dalam isu pengampunan Najib Razak dan tindakan terbaru Zahid Hamidi yang telah mengemukakan representasi kepada peguam negara untuk menggugurkan 47 kes mahkamahnya yang sedang berjalan. Sekurang-kurangnya setakat ini Anwar Ibrahim ternampak masih teguh dengan pendiriannya. Katanya beliau tidak akan bertolak ansur dalam usahanya untuk menyelamatkan negara ini daripada amalan rasuah. Malah bersama dengan ketegasannya memerangi rasuah itu, Anwar juga turut bersedia jika sesiapa mahu menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri. Katanya itu tekad saya. Senang susah saya hadapi. Kalau nak jatuhkan saya kerana saya melawan rasuah, silakan. Tetapi saya tidak akan bertolak ansur daripada usaha bersihkan negara ini dan selamatkan bangsa kita dan negara kita daripada tindakan orang yang merompak kekayaan negara, katanya dalam kenyataan itu. Tambah beliau lagi, bukan sedikit dan ini termasuk pimpinan yang ada dalam kerajaan, baik menteri dalam kalangan kerajaan negeri Exco, katanya lagi. Tambahnya, kena ingat, saya arah SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ambil tindakan kepada sesiapa sahaja yang melakukan rasuah, terutama setelah kita bagi amaran. Dia buat juga lagi. Katanya ketika berucap dalam satu program di Tambun, Perak semalam. Dengan ketegasan itu, kita tidak setidak-setidaknya masih ada keyakinan. Dengan ketegasan ini, kita setidak-tidaknya masih ada keyakinan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan tunduk kepada kemahuan UMNO untuk menyelamatkan Najib dan juga Zahid Hamidi itu. Sebagaimana diperingatkan dalam artikel sebelum ini, jika pengampunan itu diberikan kepada Najib, di mana meskipun kata akhir dalam memberi pengampunan itu atas budi bicara yang di-Pertuan Agong, tetapi baginda juga tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri dalam hal berkenaan dan tidak dapat dielakkan, kerajaan lah yang akan menerima kesan buruknya. Mahu tidak mahu, Anwar tidak terlepas daripada dipertanggungjawabkan dalam nasihat yang diberikan kepada Agong itu. Dengan itu, dalam PRU 16 akan datang, Anwar dan PH tidak akan dipercayai lagi oleh rakyat dan sudah tentu jauh panggang daripada api untuk memperoleh undi lagi. Begitu juga dalam isu permohonan Zahid Hamidi untuk menggugurkan 47 kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan dana Yayasan Akal Budi yang sedang dihadapinya. Ini juga satu lagi beban yang akan menimpa bau Anwar jika nanti keputusan peguam negara memihak kepada Presiden UMNO itu. Apalagi bayangan cerahnya harapan permohonan Zahid Hamidi itu bakal menemui kejayaan sudah pun dapat dirasai banyak pihak apabila pendakwa memaklumkan telah mendapat arahan daripada peguam negara Idris Harun untuk tidak membantah permohonan penangguhan perbicaraan kes itu pada bulan Ogos akan datang. Ini bermakna sebagaimana dalam kes Zahid Hamidi memohon agar pasport peribadinya dikembalikan secara kekal yang tidak dibantah oleh pendakwa baru-baru ini, juga kerana adanya arahan. Dalam kes permohonan menggugurkan kes juga terdapat arahan supaya tidak mengemukakan bantahan. Yang jelas, seperti mana semua orang tahu bahawa jabatan peguam negara adalah terletak di bawah dagu kekuasaan Perdana Menteri, dan permohonan Zahid Hamidi untuk menggugurkan kesnya adalah satu tekanan yang memang ditujukan kepada Anwar Ibrahim.
Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari syahbudin.com. Okey, jadi saya bacakan lagi sehingga selesai. Ketika itu nanti, selain PH tidak lagi dipercayai oleh pengundi, mungkin buat selama-lamanya ia juga bermakna sudah matilah perjuangan reformasi dan sucinya kerajaan Madani yang diagung-agungkan selama ini. Syahbudin Husin, 11 April 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Imbasan titah agung. Kuasa menghukum pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Di bawah ini adalah titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada September 2022 yang lalu berkaitan dengan kuasa untuk menghukum dan pengampunan yang tidak wajar digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jika kita teliti dan fahami titah baginda ini dengan isu pengampunan Najib Razak yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan, berikutan tindakan UMNO secara tergesa-gesa memohonnya, ia sebenarnya mampu memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kita semua. Adalah difahami baginda seorang yang amat teliti, yang bukan saja memikirkan keadaan semasa tetapi juga soal pertanggungjawaban di hari kemudian. Mari kita sama-sama teliti titah baginda itu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah kuasa menghukum dan pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Titah baginda sekiranya undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, ia bermakna penggubalan undang-undang itu telah ternoda. Kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian titah baginda. Baginda juga turut bertitah dalam titah baginda tersebut. Baginda bertitah, jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai. Kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda titah baginda pada ketika itu. Prinsip keadilan menurut Islam titah Al-Sultan Abdullah adalah menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Berpandukan atas prinsip yang sama, Mahkamah Syariah juga titah baginda harus bijak menggunakan kuasa budi bicara dan sentiasa berlaku adil kepada semua pihak dalam menjatuhkan hukuman, terutamanya yang melibatkan kes kekeluargaan. Titah Al-Sultan Abdullah lagi, akibatnya pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka titik permulaan menghalalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pentadbiran pemerintahan. Justru baginda bertitah, justru Mahkamah Syariah hendaklah sebila masa mempunyai kecekapan dalam mengendalikan kes-kes agar keadilan akan tercapai. Terdahulu baginda berkenaan merasmikan kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang di Sydney pada hari ini. Berangkat sama pada ketika itu adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria. Kompleks yang siap dibina sepenuhnya pada 23 September 2021 itu menelan belanja kira-kira 44.75 juta. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.